Malaysia akan memain peranan utama bagi menggerakkan rundingan perjanjian perdagangan bebas FTA Eropah-ASEAN yang terhenti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau menjangkakan pemangkin akan wujud berdasarkan potensi FTA dalam membangunkan semula kekayaan yang musnah semasa krisis ekonomi baru-baru ini. Sebagai negara pengasas ASEAN, Najib berkata Malaysia mempunyai kepentingan dalam FTA EU-ASEAN meskipun usaha terbaik untuk semua pihak terbabit belum membuahkan hasil. Selain itu, Najib menyatakan akan menilai semula kedudukan sama ada akan menandatangani perjanjian FTA secara multilateral bersama ASEAN atau secara bilateral. Ini katanya setelah melihat sama ada Myanmar akan mengamalkan demokrasi sepenuhnya tahun depan. Beliau juga yakin negara yang diperintah junta itu semakin terbuka dengan tindakan terbarunya membebaskan beberapa tahanan politik pro-demokrasi serta penerimaan baik Wakil Presiden Barack Obama ke negaranya. This brings me to the EU-ASEAN Free Trade Agreement. As a founding member of ASEAN, Malaysia has a vested interest in the EU-ASEAN FTA, which, despite the best efforts of all parties involved, has not yet come to fruition. I note that the talks for this FTA have stalled, due in part to the inherent difficulties involved in such a complex undertaking, some of which are issues related to cultural differences and others to gaps in governance, transparency and even negotiation styles. EU sebelum ini menyatakan sekiranya perjanjian ini dilaksanakan, ia tidak selari tindakan mengutuk negara anggota ASEAN yang tidak mengamalkan prinsip demokrasi secara sepenuhnya. Malah United Kingdom tegas menyatakan bahawa Myanmar tidak sepatutnya mendapat sebarang manfaat daripada perjanjian ini. Pada 2007, ASEAN mencatat $62 bilion Amerika pelaburan langsung asing FDI. Ia merupakan angka tertinggi setakat ini walaupun ekonomi global menguncup. EU selaku rakan dialog utama merupakan penyumbang tunggal terbesar FDI membabitkan sejumlah $14.3 bilion. Perdagangan antara ASEAN dan negara kesatuan Eropah dijangka mampu meningkat 2 kali ganda dengan mudah sekiranya kedua-dua rantau ini dapat menandatangani perjanjian perdagangan bebas FTA. Fellow Kesatuan Eropah Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura, Dorian Prince berkata, pertumbuhan ini mampu dicapai dengan mengambil contoh kejayaan yang dicatatkan FTA EU dengan negara seperti Korea dan India. Prince juga berkata EU amat komited untuk memutamatkan perjanjian ini yang sekian lama tertunggak. Selain isu Myanmar, jelas Prince, ASEAN juga harus mengenal pasti masalah yang mungkin akan timbul akibat ketidaksamarataan pembangunan antara negara anggotanya. Negara yang kurang maju seperti Laos dan Myanmar bakal berdepan kesukaran untuk bersaing secara terbuka dengan ekonomi yang lebih maju seperti Singapura dan Indonesia. We think that today, if you want to facilitate trade and investment, you have to go much further than just tariffs. You have to look at non-tariff barriers, because the biggest problems today are not the customs duty you pay. It's issues like, do you have different technical regulations? Do you have different environmental standards? Do you have different sanitary barriers, you know? Justru beliau mencadangkan perjanjian FTA ASEAN-EU yang bakal ditandatangani nanti mampu dikategorikan mengikut kumpulan negara yang maju hinggalah yang kurang maju. Ini bagi membolehkan perjanjian tersebut dapat dicapai mengikut kesediaan negara anggota berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada 2007, pelaburan langsung asing EU di ASEAN berjumlah $62 bilion.